tuan-tuan, sebab bila Bitcoin ialah mother of coin lah. Okay, itu dekat induk coin lah yang pertama kan. So dia beri impact, dia beri signal juga kepada yang lain tuan-tuan, yang mana bila dia naik, so coin lain akan naik juga. Kalau berlaku kejatuhan dalam Bitcoin tuan-tuan, harga Bitcoin, maka altcoin lain juga akan jatuh. So sebenarnya beri impact lah. Itu maksud dia. So dengan kesan halving ni tuan-tuan kita dapat tahu, dapat predict dan juga pakar-pakar beritahu sebenarnya halving yang ketiga berlaku pada tahun lepas 2020, yang mana pada bulan Mei ketika pandemik COVID yang pertama tuan-tuan, yang kita semua satu dunia sedang merasai pandemik tu, tuan-tuan berlaku halving yang ketiga tuan-tuan, berlaku halving yang ketiga. Dan juga kalau tuan-tuan tengok kesan daripada halving tu belum berlaku lagi sebenarnya. Lonjakan harga naik pada paras $64,000 di mana diterangkan oleh Cikgu Lukman tadi pada bulan 4, bulan 4 tahun ni kita umat Islam tengah menghadapi ataupun dalam bulan Ramadan tuan-tuan tuan-tuan, berlaku lonjakan Bitcoin pada harga tertinggi all time high dia, iaitu 64, almost $65,000 untuk satu Bitcoin. Yang mana kesan tu ialah bukan daripada kesan halving lagi, belum lagi tuan-tuan. Kesan halving tu belum berlaku lagi tuan-tuan. Sebenarnya kesan halving tu akan berlaku bila? Kita tunggu, dia belum berlaku lagi lah. Tapi macam mana kesan dia boleh naik? Harga dia boleh naik hingga $64,000, $65,000 tuan-tuan. Ini adalah kesan daripada Elon Musk. Elon Musk tuan-tuan. So apa? Dia antara tuan-tuan orang yang sangat-sangat berjaya lah dalam bisnes tuan-tuan, dalam projek-projek yang dia buat. Elon Musk, semua orang siapa tak kenal Elon Musk, owner kepada Tesla. Dia telah meletakkan investment dia. Dia telah membeli Bitcoin dengan kadar 1.5 bilion US dollar tuan-tuan. Dia allocatekan untuk beli Bitcoin tuan. Orang macam dia membeli Bitcoin tuan-tuan, antara kita. So bila orang lain semua tengok Elon Musk dia beli tuan Bitcoin, maka yang lain-lain semua turut follow tuan ikut. Takkan orang dah berjaya. Elon Musk sekarang ni orang yang terkaya dunia. Orang yang terkaya, kalah Warren Buffett, Bill Gates semua kalah. Dia yang terkaya dunia, dia pun beli Bitcoin dan dia simpan Bitcoin tuan. So kat situ semua orang dah buka mata dan nampak sebenarnya inilah satu peluang yang mana kita perlu dan harus wajib untuk menceburinya tuan-tuan. Kita letak investment kita kat situ. Sama ada kita tak perlu, sama ada kita nak beli Bitcoin ataupun tak perlu beli Bitcoin pun tak apa. So kita banyak coin-coin lain dia kan. Kita nak share sikit tentang coin market cap, tuan-tuan boleh download. Semua orang boleh download coin market cap ni. Okey, kat apps ni kita ada coin market cap, tuan-tuan boleh download. Okey, kat sini tuan-tuan kita ada jenis-jenis coin. Berapakah jenis coin yang kita ada sekarang ni yang wujud dalam dunia? Berapakah total market cap untuk cryptocurrency? Kat sini tuan-tuan kita boleh tengok. Kita tengok kat sini. Berapakah total market cap? Sampai hari ni lah. Untuk hari ni berapa total tuan-tuan? Sebanyak 2.3 trilion US dollar. 2.3 trilion, bukan sikit-sikit tuan kan? Bukan sikit-sikit, banyak. So 2.3 dan all time high dia pernah capai sehingga 2.8 trilion US dollar. 2.8 trilion tertinggi lah. Dan juga 24 jam ataupun one day punya volume kita tengok bila nilai lebih kurang dalam 98 bilion, almost 100 bilion sebagainya. Tuan-tuan tengok kat sini, berapakah jenis coin yang wujud? Bitcoin ni salah satu saja. Salah satu jenis coin, bukan Bitcoin ni satu-satunya cryptocurrency. Total yang wujud dekat kripto, yang listed dalam kripto coin market cap tuan-tuan, lebih kurang dalam 15,400 lebih jenis coin yang ada. Banyak tuan-tuan, dan dia semakin meningkat. Saban hari tuan-tuan dia terus meningkat. So apa wujudnya coin-coin ni tuan-tuan? Okey, ini lebih kurang kita boleh tengok kat sini. Dan juga kita tengok bahagian market kat sini lah ranking lah. Kita punya top 10, Bitcoin ranking nombor 1, nombor 2 Ethereum yang menyusul rapat dia kan. Okey, Bitcoin, kita cerita Solana, Cardano, XRP, macam-macam ni coin ni tuan-tuan. Tentang kat sini inilah top 10 lah listed ni daripada ranking nombor 1, nombor 2. Tuan-tuan nak tengok top 50, top 100, tuan boleh scroll je boleh tengok ni tuan-tuan. Ini ialah platform kita yang kita boleh tengok. Macam kamus kita lah. Nak refer kat mana kan. Berapa total market cap, berapakah market cap untuk Bitcoin, Ethereum. Dan juga kat sini ada exchange. Kat sini tuan, ada exchange. Okay, yang mana exchange ni tuan-tuan, inilah exchange yang tempat untuk kita buat pembelian dan penjualan kita punya digital asset, coin-coin kita. Kita nak beli ni, kita nak simpan kat mana kan? Boleh tak kita nak simpan kat Maybank? Contoh, tak boleh. Kita tak boleh nak pergi simpan kat Maybank. Kita pergi Maybank, kata saya nak simpan, nak beli Bitcoin, nak simpan Bitcoin kat sana. Tak boleh tuan-tuan. Sebab Maybank ialah bank pihak kita. So kita nak pergi, kita kena simpan dekat bank ataupun kita punya digital bank lah, digital asset punya bank itu.
exchange kita. Inilah exchange kita yang kita ada tuan-tuan. Okey, kita ada kita ada Huobi Global, kita ada Coinbase, KuCoin, macam lagi tuan. Yang mana ini ranking top 10. Biasa kita pakai top 10 exchanger. Kita boleh simpan kat Binance top number 1 exchanger yang mana nilai satu hari tuan-tuan dagangan ni lah sebanyak 80 bilion dolar untuk hari ni lah. Biasanya Binance tuan-tuan $100 lebih lah. Kebiasaannya $100 lebih. Turun naik itu biasa lah kan. Turun, check, harga turun naik sebagainya. Itulah biasa. So inilah antara tempat-tempat yang selamat yang kita nak simpan. Sebab apa? Bank kripto ni tuan-tuan besar. Dia punya nilai aset ataupun dia orang-orang menyimpan aset-aset kat tempat mereka tu besar-besar tuan-tuan. Yang mana dia ranking nombor 1, nombor 2, nombor 3 dunia yang kita pun faham tentang security dia pun sangat-sangat baik lah. Okey. Takkan dia simply kan dia nak lawkan ataupun dia nak dari security system dia nak buat cacai kan, tidak. Majority memang sangat-sangat baik, selamat. Yang penting kita tahu selamatlah kita simpan kat situ. Dan worldwide guna tuan-tuan. Seluruh dunia guna. Bukan kat Malaysia saja guna. Tidak. Seluruh dunia tuan guna. Okey. Inilah jenis-jenis exchange yang kita ada. Dan juga tuan-tuan, kalau kata kita nak start buat penyimpanan aset, tadi dah tahulah lebih kurang sedikit introduksi kan ataupun introduction tentang cryptocurrency. Sekarang macam mana kita nak simpan? Tuan-tuan, kita boleh buka kita punya account bank. Contoh nak buka account bank Binance ataupun Huobi tuan-tuan. Kita boleh buka secara percuma saja tuan-tuan dan saya tengok kat Huobi kan. So kita boleh download apps ni, okay, dapatkan link. Tak mudah dapatkan link lah daripada introducer ke siapa kan tuan-tuan yang kenalkan kawan-kawan tuan-tuan yang ada account Huobi. So gunakan link register. Masukkan email, masukkan password dan register. So kita download apps Huobi Global ni kat Play Store dia tuan-tuan, download. Lepas tu kita pun buat verification. Kena buat verification tuan-tuan. Kita kena apa kata, kena buat KYC. Letak IC kita depan belakang, upload. Buat selfie tuan-tuan, penting. Sebab apa? Ini ialah digital bank ataupun digital asset punya bank, kita punya bank lah. Yang mana sama macam bank CNB pun kena ada KYC juga kan. Tak boleh lah suka-suka datang main bank, saya nak buka account, macam tu je tak boleh. Dia pun nak letak IC kita kan. Semua email dan sebagainya. Okey, itulah contoh-contoh KYC. Okay. Dan juga kat sini kita dah tak buat verification, kita pun dah boleh buat pembelian aset kita. Macam mana tuan-tuan? Tak nak buka free. So bila dah nak masuk aset, barulah kita masukkan modal kita kat dalam ni. Kita boleh buat pembelian USDT tuan-tuan. Kita boleh buat pembelian USDT dalam exchanger ni tuan. Ada cara dia. Cara dia kita tak nak tunjuk malam ni. Sebab cara ni biasa kita akan bawa kepada kelas atas pada esok pagi. Tuan-tuan kena masuk esok pagi. Kalau tuan-tuan kerja, tuan-tuan masuk Jumaat malam. Esok lah, esok Jumaat kan. Jumaat malam kita buat kelas atas pada pukul 9.30 malam tuan-tuan. Tuan-tuan minta masuk mamai, kita tunjukkan paling basic macam mana kita nak register account, buka account, buat verification kan. Lepas tu buat pembelian USDT, macam mana nak start buat penyimpanan aset kan, kita nak beli dengan siapa kan, selamat tak selamat kita nak beli ni, tak transfer duit ke siapa, semua tu diajar tuan-tuan. Boleh tengok flow dia satu demi satu flow dia tuan-tuan. Jadi cikgu di akademi dia ajar dia very slow. So, tuan-tuan pun boleh two way communication, boleh tanya betul macam mana cara yang betul ke tak. Keren. So kat sini tuan, bila dah masuk, kita pun dah boleh beli aset tuan-tuan. Contoh kat sini lah. Katakan saya dah masuk saya punya USDT, saya dah beli dengan kadar RM1,000, contoh modal RM1,000 lah nak simpan digital asset ni. Saya pun tekanlah dekat satu coin nama dot. Contoh saya boleh tekan kat buy. Ni nak buat pemilihan secara manual lah di exchanger kan. Saya tekan kat buy ni. Okay, lepas tu saya pun tekanlah market order lah kan, harga yang terkini lah. Tekan market order, lepas tu saya pun tekan buy lah. So, dengan amount berapa, saya masukkan berapa total USDT saya. Kata saya nak beli dengan kadar $100, contoh. Saya masuklah $100, contoh Apa tu saya tekan dot. So bila saya tekan, automatik pembelian sudah dibuat dengan kadar kuantiti. Kadar kuantiti yang saya dapat lah. $100 berapa kadar kuantiti dia, harga dia berapa sekarang, nanti kuantiti itu saya akan dapat. Macam tu cara dia tuan-tuan. So bila dah beli, kita pun simpan kan. Biasanya tuan-tuan, untuk penyimpanan digital asset ni tuan-tuan, untuk dapatkan orang kata pulangan untung ni, keuntungan ni, ada beberapa cara. Antaranya biasa yang orang buat, kita memegang secara long term, menyimpan secara long term, hold that coin, hodl ataupun hold lah. That coin kita simpan, katakan kita nak beli Shiba, kita simpan. Modal $100 tuan-tuan,
tersimpan dalam jangka masa berapa? Kurang-kurang kalau nak simpan coin ni supaya dia meningkat pada paras 1000%, 2000% ke atas, kurang-kurang ni kita kena simpan 4 ke 5 tahun tuan-tuan. 4 ke 5 tahun bukan 4 ke 5 bulan, tidak, 4 ke 5 tahun disiplinnya, barulah kita boleh dapat keuntungan yang besar, lebih pada 1000% ke atas lagi lebih. Itu biasa yang dah yang telah dapat pengalaman lah oleh sahabat-sahabat kita. Mungkin tuan-tuan ada kat dalam ni, tuan-tuan pun tahu. Mungkin tuan-tuan ada dalam ni, tuan-tuan pernah terlibat dengan pembelian Bitcoin pada tahun 2016, 2017 dan juga koin-koin lain macam Dogecoin dan sebagainya. Tuan-tuan mungkin lebih tahu dan lebih ada pengalaman tuan-tuan yang mana tuan-tuan beli pada tahun 2016, 2017 tuan-tuan. Hari ini kalau tuan-tuan jual, tuan-tuan pun tahu keuntungan dia berapa tu. Sangat-sangat besar tuan-tuan keuntungan boleh pergi misalnya 5,000% hingga 10,000%, malah lebih daripada itu. Itulah yang terjadi kepada sahabat kita. Antaranya sahabat kita di Singapura nama Firdaus tuan-tuan Bang Firdaus kita, dia beli Dogecoin tuan-tuan. Dogecoin, coin ni saya tunjuk Dogecoin, terkeluar pula. Dogecoin nama dia, kita tengok Dogecoin tuan-tuan, DOG, Doge. Story. Okey, tuan-tuan tengok dia beli Dogecoin. Sekarang harga di $0.174 kurang lebih Dia beli pada tahun 2017 tuan-tuan, dia beli, yang mana harga Dogecoin pada masa tu cuma 0.003 tuan-tuan. Harga Dogecoin waktu tu 0.123, something like something macam tu, lebih kurang lah. Tapi 0 desimal tu ada 3 tuan-tuan. Kurang lagi ber-1 sen harga dia. Tapi harga hari ni dah mencapai 0.17. Tuan-tuan, 1 kosong ni hilang tuan-tuan dia dah untung 1000%. 1000% tuan-tuan. 1 kosong hilang saja dia untung 1000%. Tuan-tuan, hari ni dia dah hilang berapa kosong? 1, 2, 3, betul? 2, sorry. 1, 2 kan? 2, so 3. So sekarang 0.17 betul? Dia hilang 3 kosong. 0.17. So dia hilang 3 kosong. Dia dah untung kurang lebih 3000% tuan-tuan. Hari ini kalau dia jual, dia untung. Dia masih memegang lagi Dogecoin dia. Ingat saya lah. Info saya terima itu, dia masih memegang lagi Dogecoin. Tuan-tuan, modal dia tuan-tuan tak tahu tak berapa pada tahun 2017. Modal dia beli Dogecoin pada tu cuma $20 sahaja. $20, yang mana harga RM dia lebih kurang dalam RM80 lebih. Kalau hari ini dia jual tuan-tuan, dia untung, keuntungan yang dia dapat dengan penjualan Dogecoin sekarang ni yang dia pegang tuan-tuan, dia akan mendapat keuntungan lebih kurang dekat $30,000 tuan-tuan. Dengan bermodalkan cuma $20 sahaja. Itulah. Tapi kena simpan tuan-tuan 4 tahun. 2017, 2021, 4 tahun, 4-5 tahun tuan-tuan kita simpan. Tuan-tuan beli, tuan-tuan simpan. Kurang-kurang 4 ke 5 tahun. Jangan setahun tuan jual. Nanti tuan-tuan menyesal. Jual awal kan, patut boleh naik lagi. Okey, macam tu. Okey, ini antara long term yang ramai orang buat. Dan hari ni, malam ni tuan-tuan saya nak terangkan ada satu lagi cara tambahan yang mana kita pun boleh dapat profit dalam short term period tuan-tuan. Short term period pun boleh dapat profit, yang mana hari ni kita buat dua-dua. Long term kita buat, short term period profit pun kita buat. Kita dapat keuntungan harian tuan-tuan. Kita dapat keuntungan harian. Daripada keuntungan harian tu kita ambil, kita beli dan simpan untuk long term. Itu lebih baik. Maksudnya, biasa kita ada satu modal. Katakan contoh macam ni. Modal kita katakan $1,000 kan. Contoh macam ni katakanlah ada modal. Saya ada modal $1,000. Saya nak simpan di Select lah. $1,000 kan. $1,000. Okay. So, saya nak simpan long term. Saya habiskan $1,000 ni, saya belilah beberapa coin dan simpan 4 ke 5 tahun contoh. Boleh, tak ada masalah. Tapi, saya nak offer cara yang lebih baik macam mana. Daripada $1,000 terus berat contohnya investment dalam 4 tahun, gunakan $1,000 ni untuk buat pembelian dan juga buat daily income, buat trading. Dengan cara macam mana? Buat trading, tuan akan dapat daily income. Contoh, daripada $1,000 ni katakanlah dapat satu hari, katakan berapa? $1,000, $10 lah satu hari contoh. $10 untung daripada trading. Dapat $10 kali 30, berapa tuan-tuan? $300 kan? $300 contoh So $300 tuan-tuan, daripada $300 keuntungan dalam sebulan tu, tuan-tuan ambil $300 ni, baru buat penyimpanan di aset sebagai long term, 4 ke 5 tahun tu. Nampak tak tuan-tuan? Pokok ni, modal asas ni tetap berjalan untuk trading. Katakan on average $2 ataupun kita ambil lah
on average about 20% keuntungan, dapat $200. So $200 tu lah kita beli, kita simpan. Dapat lagi, kita beli, kita simpan untuk long term, nampak? Tapi tuan-tuan, pokok ni, dia asalnya tak kacau betul. Dia akan generate untuk income daily profit kita dalam trading. Itu lebih baik. Maksudnya kita dapat dua perkara. Dua-dua kita dapat. Satu long term, satu short term. Dua-dua kita dapat sekali dengan satu modal yang sama. Nampak tak tuan? Satu modal yang sama, dapat short term. Dua benefit lah. Dua benefit. Satu short term, satu lagi long term. Dua-dua investment kita dapat tuan-tuan. Itu lebih baik. So cara macam mana? Cara dia macam mana tuan-tuan? Cara dia kita kena buat trading lah. Trading daily macam trader-trader kita kan tuan-tuan yang buat. Mungkin kalau dalam ni ramai trader hebat-hebat tuan-tuan. Okay, contoh dia nak beli lah Dogecoin ni contoh kan. Cara macam mana tuan-tuan tengok, dia panjang-panjang untuk one tower ni kan. Kita tengok. Kita beli kat harga bawah ni. Contoh tengoklah kat sini. Kita beli kat harga bawah ni. Harga naik kita jual tuan-tuan. Harga naik kita jual lah. Lepas tu dia jatuh balik kita beli. Naik kita jual lah. Kaedah scalping kan. Okay. Turun kita beli, naik jual. Sama juga. Terusnya, turun, naik jual untung. Turun kita beli, naik kita jual. So macam tu cara nak buat trading lah. Abang-abang trader kita tahulah memang dah terror sangat lah bab ni kan. Bab kita nak trading ni. So cara macam tu. Tapi tuan-tuan kita tengok chart kat sini kan. Kita nampak macam mudah lah. Nak beli kat sini dah nampak chart dia dah ada ni kan. Kita tengok, beli kat sini suatu dia. Jual kat atas untung ni banyak kan. Beli kat sini untung. Tapi tuan-tuan bila kita dah cerita sampai sini. Okay, kita cerita sampai sini. Sekarang jawapan dia nak pergi mana tuan-tuan biasa. Sama ada dia nak pergi naik balik ke atas ni. Atau dia turun lagi ataupun nak pergi tengah ni tuan-tuan. Persoalan ni kat situ. Tuan-tuan nak tahu ilmu ni tuan-tuan. Nak baca candle, nak baca graf, nak baca chart ni tuan-tuan. Ilmu ni kita kena menuntut. Assalamualaikum Cikgu Hanan. Waalaikumsalam. Cikgu tadi dah masuk ke? Cikgu Hanan, hari ni bertuah lah dia orang ni. Sebab apa adanya founder Elite Academy dalam ni sama dengan kita Cikgu Hanan. Oh ya, Masya Allah. Okay, ada lebih baik kan kita bagi kepada founder kita insyaAllah. Saya ringkaskan insyaAllah. Sangat kita dapat dia pada malam ni. Okey. So tuan-tuan, dari sini tuan-tuan kita kena tahu ilmu. Kita kena belajar tuan-tuan nak masuk kelas asas, kelas basic ni tuan-tuan. Nak belajar baca candle ni, nak turun naik, nak belajar RSI sebagainya tuan-tuan. Kelas asas kurang RM2,000 ke RM3,000. Kelas asas. Benar kan? Tanyalah Cikgu Zaidi. Orang yang lama dalam trading kan tuan-tuan, trader ni memang lebih 10 tahun. Masya Allah. Tuan-tuan, kelas asas RM2,000. Kalau kelas advance tuan-tuan nak belajar advance lagi, nak baca candle, nak baca supaya apa tuan, supaya boleh buat profit dalam trading tuan-tuan, kelas advance kurang RM10,000 ke atas. Kita kena standby untuk belajar, belum modal lagi. Kan itulah realitinya tuan-tuan. Sebab apa memang mahal. Memang mahal untuk belajar ni tuan-tuan. Sebab apa? Belajar macam mana nak buat duit. Betul. Tetapi hari ni belum masuk dalam circle lagi, tambahan lagi RM5,000, RM6,000. Belum lagi masuk lagi, betul. Tuan-tuan, so kos-kos ni tuan-tuan, hari ni yang mana tuan-tuan kena duduk belajar berbulan-bulan nak fahamkan pun bukan senang kan. Tapi hari ni tuan-tuan, apa kita nak offer satu cara ataupun satu AI ni yang mana solusi kepada kita yang hari ni nak jadi trader, nak trade daily profit sebagainya, tapi tanpa perlu nak keluarkan kos yang banyak, tanpa perlu nak tuan-tuan pening kepala tuan-tuan semua. Hari ni kita perkenalkan AI, satu AI tuan-tuan, nama dia robot, dipanggil sebagai Royal Q tuan-tuan. Ni. Ini yang kita nak perkenalkan pada malam ini. Yang mana tuan-tuan, kita dengan Royal Q ni tak pening. Dengan Royal Q ni tuan-tuan, kita tak perlu nak pening-pening tuan-tuan. Kita sewa saja, cuma harga dia satu tahun $120 saja tuan-tuan. Lebih kurang dalam RM500 lebih tuan-tuan. Kalau kita bahagi dalam hari, sehari RM1 lebih, RM30 lebih. Kita bayar sewa dia. Yang mana robot ni kita sewa, kita buat setting. Setting pun kita ajar lebih kurang sikit. Tuan-tuan tiru je. Tuan-tuan tekan button start tu, dia yang akan generatekan profit untuk kita tuan. Dia akan buat trading secara automatik. Buy, sell, semua dia buat. Tak perlu kita nak monitor sepanjang masa tak payah. Kita tekan start je tuan-tuan, dia jalan sendiri dah. Kita tekan start, dia tu jalan sendiri tuan-tuan. Itu kelebihan Royal Q yang kita guna sekarang ni, yang mana orang bekerja semua boleh buat. Orang meniaga pun boleh gunakan Royal Q. Orang student, contoh adik-adik kita, anak-anak kita yang student belajar kat kuliah universiti pun boleh buat tuan-tuan. Semua orang boleh buat. Hatta Bangladesh kat negara kita ni tuan-tuan, yang kerja yang kita kenal kan, jiran kita Bangladesh potong rumput tuan-tuan, dia orang pun boleh buat tuan-tuan. Itu network saya tuan-tuan. Ada 4-5 orang tuan-tuan, dia kerja dia potong rumput dan juga buat construction kan, bangunan tu. Dia pun dah ada lah account Royal Q, dia buat trading gunakan Royal Q. Tak tahu apa-apa, tekan start saya ajar setting, tekan start insyaAllah. Alhamdulillah almost every day dapat profit.
Itu kelebihan dia tuan. Ini yang kena kita kupas sikit panjang. Tapi tak nak panjang-panjang. Tak nak panjang. Di mana di Kawali Cikgu Lagi kita ada tetamu khas kita. Masya Allah, tetamu khas lah. Kita punya tuan guru kita, Tuan Haji Amin yang dapat meluangkan masa kita pada malam ini. So, saya nak serahkan kepada Tuan Haji Amin kita insyaAllah.